Pak, gue pengalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hambanya di tengah malam, daripada mula Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Dan kami berkati kelilingnya hamba yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kami memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segala tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang maha amat mendengar lagi maha amat melihat. Shadaqallahu Maulana al-Azim. Pertama-tamanya ribuan terima kasih dah kepada apa nih, Rodesh, apa nama sebut ayah Al-Isra. Isra juga. Oh, nama pun Isra dah. Kerana Yusuti lah, jemput daripada jauh. Boleh kira kat lah dah. Semua bula ke sini tu kat sejarah ke campur ngajian tolak dia mari. Nah, alhamdulillah sampai juga pada pagi ni. Kerana junior saya, Pak ni junior saya di Mesir lah. Oleh kerana dia lah, saya tu terpaksa mari. Kalau tidak kalau orang lain tak mari dah rasa. Tak ada kerana junior, tak ada lah, mari juga. Jadi para hadirin semua, tamu-tamunya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai pula pada bulan Rejab, yang mana pada bulan Rejab ni satu daripada peristiwa besar yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedia maklum jika kita pun cuti, iaitu Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj. Zaman Nabi-nya tak pernah buatlah ceramah Isra Mi'raj ni. Nah, tak pernah ada zaman Nabi buat poster ceramah Isra Mi'raj, tak ada. Nah, zaman sahabat pun tak ada, zaman tabi'in pun tak ada, zaman tabi'ut tabi'in pun tidak ada. Kemudian setelah daripada itu tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut 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 tabi'in, sampai bawah ni mula ada. Kenapa? Kerana masalihul mursalah. Karena ada maslahat yang besar, iaitu bimbang takut kita umat ni lupa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi lupa tentang mukjizat. Satu daripada mukjizat Nabi ialah Isra wal Mi'raj. Dan satu-satunya mukjizat Nabi yang kekal sampai sekarang ini ialah Al-Quran Al-Karim. Nah, lain pada tu tak boleh dah kita nak tengok mukjizat Nabi. Nah, Isra Mi'raj ni mukjizat. Kalau kita mengaji dari kitab Tauhid, ulama sebut mukjizat ni amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat. Nah, mencarikan adat, tak serupa dengan adat. Adat ni mana kebiasaan. Nah, kebiasaannya makan nasi sepinggir dua pinggir kenyang. Tiba-tiba hari ni boleh makan 10 nasi, lapar lagi. Tu orang panggil menyalahi adat. Bukan menyalahi akal. Nah, menyalahi adat. Dah. Kebiasaan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kenderaan yang paling laju lah. Zaman tu tak ada lagi Ferrari, Porsche ke apa ni, jangan ke helikopter ke apa terbang. Nah, zaman tu yang paling lajunya ialah kuda. Nah, kalau dipecut kuda tu dengan tidak berhenti di RNR mana-mana, mula daripada Masjid Haram ke Palestin tu, sebulan pergi.
Daripada Palestin ke Masjidil Haram Mekah ni sebulan pula balik. Itu kebiasaan dia pakai, ada pada zaman itu. Tiba-tibanya Nabi SAW tidak pergi dalam masa sebulan, tidak pergi dalam masa seminggu, tidak pergi dalam masa sehari, dan tidak pergi dalam masa sejam. Lepas tu ulama kata Bobit ni orang panggil petanda, nak cerita sakatan masa berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ni. Haba tubuh Nabi yang lekat di tempat tidur Nabi itu belum hilang lagi kepanasannya, Nabi sampai dah. Gitu. Ada Pak Tay mau duduk tu, boleh terang gosok punggung. Bukan gosok punggung, gosok tempat duduk. Nah, ayah ada rasa panah lah. Itu panah karena tubuh kita ni ada apa? Nah, karena kejadian manusia ni daripada anasir arba', dia bagi, daripada unsur yang 4, anasir arba'. Mana tanah air api angin, oleh tua-tua pada sebut tanah air api angin. Nah, dari tubuh kita tu ada orang panggil api, bukan api yang menyala kita nak nasi tu, nak masak bukan, kalau tu gelegak tubuh kita, unsur dia bagi, unsur haba, unsur api. Sebab tu kalau kita duduk lama-lama, kalau lama lagi pasal ekor banyak mana pun rasa panah. Mana panah? Ekor terjadi. Bukan ekor terjadi, tubuhmu tu panah. Ada apa? Sama lah. Bila kita tidur tu atau kita duduk kan, akak pun berita rasa panah dah. Rasa panah tu lama mana? Lama tak? Ada rasa panah kat sejam, panah lagi. 2 jam bakar. Ada itu, hani ada. Ada. Sekejap ya. Atau topik masa berlakunya Isra Mi'raj ni, tunggulah dia. Mana? Iaitu kepanasan hamba tubuh Nabi tinggal di tempat tidur Nabi. Sebelum daripada pergi Isra tu Nabi tidur dulu di antara Kaabah dengan Hijr Ismail dipanggil. Nah, tidur di antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Ja'far bin Abi Thalib. Lalu malaikat 3 orang mari ambil. Nah, 3 orang malaikat tu Jibril, Mikail dan seorang itu tak ada nama malaikat apa. Ambil dengan penuh haibah dan watifah sehingga tak sedar orang itu. Kata Nabi itu tak ada dah situ. Gibelah dada dan sebagainya, sebagaimana kita biasa dengar lah, Nabi biasa baca. Nah, jadi tempat tidur Nabi tadi itu belum lagi hilang panah dia, Nabi sampai dah. Tapi kalau kita baca kitab Isra Mi'raj ni, tak boleh lama tu. Semalam di pondok saya baca kitab Isra Mi'raj. Nah, dekat dengan 3 jam boleh tengok dalam page saya. Kitab Isra Mi'raj, kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab Kifayatul Muhtaj fi bayani Isra wal Mi'raj. Nah, dia terjemah daripada asal kitab Arabnya Al-Ibtihaju fil kalam ala al-Isra wal Mi'raj, karangan Al-Muhaddis Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang disyarah oleh Syihabuddin Al-Qalyubi. Aku baca kemari baca ya berpuluh bedih. Kalau syarah banyak-banyak, atau memang setiap tahun pondok apanya gitu. Nah, baca kitab Isra Mi'raj ni karena tinggu tutup dulu lah. Nah, 3 jam lebih kurang 3 jam. Hak Nabi alami sendiri tidak lagi ni. Tidak 3 jam lagi ni. Nah, sekejap. Benda inilah yang menyebabkan Abu Jahal ni. Nah, Abu mana bapak, Jahal mana bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Nah, bapak bodoh tak boleh terima dengan kepala otak dia. Atau gila dah Muhammad. Nah, hak sebelum ni mu cerita tu boleh tahan lagi kalau aku nak terima. Kalau aku nak terima, tapi hak benda aku nak cerita pagi ni kerana Nabi sampai tu sebelum subuh. Nah, Rasulullah dia mendengar Abu Jahal mari kata, ada cerita baru kan ni? Ayo angan je. Ada cerita baru kan ni Muhammad? Ya kata ada semua. Gak boleh. Aku jalan kepala sini mari. Iklan ni pagi ni siapa ada sini? Abu Jahal kata, boleh buat modal ni. Sungguh. Sungguh. Nak tak kalau aku panggil semua kaum Quraisy ni, nah, mu cerita gini juga kepada mereka. Tapi banyak aku panggil kata dah dengan aku ni. Kalau saya kata, aku cerita gini juga, panggil. Apabila Rasulullah SAW cerita kepada kaum Quraisy, dia jadi gok.
Ada orang tak kalau ada orang kurangnya gila. Mereka Abu Bakar As-Siddiq sore dia ni apabila Allah cerita kata Nabi Muhammad cerita lagu ni, dia kata betul kau cerita ni keluar daripada mulut Muhammad. Kalau sungguh inilah usaddiquhu bima ab'adu min zalika. Aku benar apa hak Nabi cerita. Kalau hak lebih pada ni aku percaya lagi. Kata Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ni bapa cerdik, Abu Jahal bapa bodoh. Nah, kenapa dia jadi bapa bodoh? Karena dia tak boleh nak terima dengan kepala otak dia. Tak boleh nak terima dengan kepala otak dia. Nabi itu boleh pergi daripada Mekah ke Palestin tidak mengikut adat. Mana adat? Sebulan pergi, sebulan balik. Nah, maka kerana itu Allah Ta'ala mulakan ayat cerita Isra ni, Subhana, Maha Suci Allah Ta'ala. Apa makna Maha Suci Allah Ta'ala? Yang tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangannya ialah kita i'tikad Tuhan tak mampu buat sesuatu apa pun daripada mungkin ini, yang menyalahi dengan kebiasaan sunnatullah yang Allah Ta'ala jadi. Nak tahu faham atau tak faham saya duk cakap ke depan ni, kita tanya soalan. Nah, tak sedap juga saya soalan cakap pun. Nah, kita tanya soalan sikit. Nah, nak tahu kata faham atau tak faham cerita Isra Mi'raj ni. Nah, terima ke tidak pada akal? Kita tanya ni soalan ni. Terima ke tak terima pada akal kita? Akal kita, akal. Bukan ada ni fikiran kita. Orang makan nasi 10 pinggir tapi lapar, tak kenyang-kenyang, terima tak? Kata dia tak faham. Terima kata dengan akal itu. Orang ni makan nasi 10 pinggir tak kenyang, lapar lagi, nak nambah lagi. Oh gila mu ni, 10 pinggir lagi. Oh lapar nak mana? Terima tak kalau tak itu? Terima. Sebab apa tak terima? Kalau jawab tak terima, nak tanya belum? Sebab apa tak terima? Sebab banyak sangat apa? Banyak sangat duit ke, banyak sangat kereta ke, banyak sangat apa? Nasi banyak ke kecil. Jadi kalau nasi banyak, jadi kenyang. Kenyang. Sebab apa kenyang kalau nasi banyak? Sebab sudah dekat nak jawab. Sebab biasanya macam tu. Sudah. Jangan buat mari biasa, akal. Ya, tadi terima ke tidak pada akal, bukan terima ke tidak pada kebiasaan. Itu soalan tu. Terima ke tidak pada akal kita. Makan nasi 10 pinggan lapar lagi, terima ke tak? Terima. Sebab apa terima? Kalau jawab terima, dia tanya sebab apa? Sebab apa terima? Sebab sebab dia boleh jadi. Jangan ke mana Allah panggil nak mari kacau dulu, tak jauh lagi dulu dah. Sebab Allah bagi kenyang, bukan nasi. Itu dah betul. Nah, supaya apa nama kau ni? Amirul. Sebab Amirul jawab tadi. Nah, tak terima. Sebab apa tak terima? Nasi banyak. Sebab apa lah nasi banyak? Tak terima kata tak kenyang. Jadi berkat tu. Sebab apa? Dia akan keluar natijahnya nasi bagi kenyang. Nasi bagi kenyang itu apa hukum? Syirik. Syirik itu bukan syirik hobi-hobi dah. Syirik khafi ini syirik cara dari mutasawuf tu. Riya, mujuk, sum'ah, takabur, dosa aja tu. Kalau tu hapung masuk syurga. Kalau tak hapung masuk neraka tu masuk syurga. Kau ni syirik jali dia panggil. Syirik jali, bukan jali bunga Tanjung di Kebaran Kelantan, bukan. Syirik akbar. Dalam bahasa Arab syirik akbar. Syirik besar. Syirik musyrikun. Walaupun kita tak sembah berhala, walaupun kita tak sembah dewa-dewa, walaupun kita tak sembah apa, tapi kita punya i'tiqad, pegangan ada selain daripada Allah yang mampu memberi manfaat dan mudarat. Apa? Nasi bagi kenyang. Padahal nasi kau bagi kenyang? Tidak. Yang bagi kenyang siapa? Allah. Gitu. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Bukan dengan kita makan nasi Allah bagi kenyang, bukan.
Kalau dengar makan nasi Allah bagi kenyang, bermakna Allah tidak mampu bagi kenyang tanpa nasi. Nasi jadi alat bagi Allah. Kan tak ni? Nah, ini Allah bagi bicara dalam ilmu akidah. Ini besar ni. Nah, sebab tu pentingnya kita belajar ilmu akidah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana kalau kita mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum daripada masuk membahaskan ilahiyah atau rububiyah, ketuhanan, nah, risalah atau nubuwah, kenabian, kerasulan, sama'iyah, ulama terlebih dahulu akan bawa 3 pengenalan tentang hukum, yaitu hukum syara', hukum akal, dan hukum adat. Jangan tukar 3 hukum ini. Hukum syara' itu adalah Quran, itulah ulama gali balik jadi hukum syara' taklifi, hukum syara' wadai dia bagi. Ini kena mengaji ilmu usul fiqh ni. Hukum syara' taklifi wajib, haram, makruh, sunnah, harum. Hukum syara' wadai sah, syarat, manik, fasad, sabab. Nah, itu tak saya jagalah itu ilmu usul fiqh. Nah, tinggal lagi hukum akal dia bagi. Hukum akal. Mana hukum keputusan akal yang dikeluar, yang diproses oleh kepala otak kita. Allah otak kita sendiri proses. Keputusannya keluar 3 keputusan ada. Wujub, istihalah, jawaz. Bahasa Melayunya mesti, tidak, boleh jadi. Mesti, tidak, boleh jadi. Gitu. Kalau tak letih hal ni, orang ni pada makna tak ada akal. Sebagaimana kata Imamul Haramain, "Amal lam ya'rif maknal wajibil aqli wa maknal mustahil aqli wa maknal jaizil aqli, bahwa laisa bi'aqili." Barang siapa yang tidak erti hukum akal yang 3, tak erti hukum akal. Akal yang dimiliki, tak erti nak proses keputusan. Allah jawab dan mengalu-ngalu. Nah, maka orang ni pada makna tidak ada akal. Nah, orang tak ada akal. Tak ada akal maknanya gila. Nah, tapi gila tak nampak gila. Ini bahaya ni. Gila tak nampak gila bahaya. Gila tak nampak gila senang tak? Senang. Wajah bokeh, rambut gerak belah, muka lagi cari makan dalam tu sabuh ke apa. Senang. Gila ni. Ada orang main tebing main duk apa ni yang senang. Kalau hak gila lagu tu sungguh senang. Orang tahu ni gila. Tapi gila tak nampak gila ni bahaya. Nah, pakai sokok, pakai juga skuban, pakai pil, pakai kuk, pakai necktie, pakai segak, cakap pun speaking you because I love you, nak apa tahu. Cakap tu hebat lah nampaknya. Tapi kepala otak sendiri tak ada nak mikir. Hukum yang dikeluarkan oleh kepala otak sendiri tak pandai nak proses. Dia tak reti. Orang tanya ada Allah apa guna hukum? Tentu tidak. Ayalah tu, tak reti. Patutnya ada Allah mesti tu orang panggil wujud, hukum akal. Tidak ada Allah, tentu tidak. Tidak ada Allah, tentu tidak. Itu pengajian ilmu suludin tu. Dari ilmu sifat 20 maksudnya begitu. Ilmu sifat 20. Okay? Ada Allah mesti, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Nak sedia Allah, mesti sedia Allah. Baharu Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Ada. Mesti tentu tidak. Mesti ni Allah panggil hukum akal. Allah buat makhluk, Allah meniadakan makhluk, boleh jadi apa? Terima. Harus dipanggil jaiz, jawaz. Terima pada akal. Nah, karena makhluk ni terima ada, terima tak ada. Dan Allah Ta'ala buat yang menyalahi dengan adat. Terima. Itu keluar adat. Yang ketiga hukum adat dia panggil. Hukum adat ni mana hukum kebiasaan. Kebiasaan berlaku. Nah, makan nasi kenyang, tak makan lapar. Nah, orang panggil dalam ilmu sebut ada 4 ikatan hukum adat. Ribatul adi dia panggil. 4. Ribatul wujud bil wujud, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud, ribatul adam bil adam. Itu. Ikatan ada dengan ada dan dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Mana? Ada makan, ada kenyang. Nah, ada makan, tiada lapar. Tiada makan, ada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Itu pak. Pak ni soh menyalahi. Mana? Ada makan tapi tak kenyang-kenyang. Terima tak? Tak tanya kayak gitu. Terima tak pada akal? Terima. Sakit, demam, makan penada satu kontainer, bukan satu abang, satu kontainer. Nah, tapi demam lagi, tak sembuh lagi. Terima tak pada akal?
Ada mana? Tu orang apa? Production ke boleh? Production mesti cepat bahaya. Kenapa terima? Sebab soalan nah, sebab Allah yang bagi sembuh, Allah yang bagi sehat, bukan ubat. Hanya di sisi ikhtiar usaha kebiasaan kita makan ubat, Allah jadi kesembuh. Terima tak dengan akal kita kalau kita tak makan ubat Tuhan bagi sembuh? Terima dengan akal. Kebiasaannya susah nak cari lagi tu tak makan ubat, sakit apa keras itulah. Nah, tapi terima. Allah tak ada boleh buat, Allah tak ada tidak mau. Itulah betul. Biar jelas akidah kita. Barulah kita baca subhanallazi, subhanallah. Pas maya itu kita reti makna. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangannya kita yang ikut Tuhan tak mampu buat. Nah, kenapa? Karena kita tak reti perbezaan antara hukum akal dengan hukum adat. Itu penting. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq boleh terima cerita Isra Mi'raj, lebih pada ni pun dia terima. Nah, kenapa? Karena dia berakal. Abu Jahal tak boleh terima sebab apa? Dia tidak ada akal. Ada, tapi akal dia tak reti nak guna. Itu. Tu maka karena itulah ulama-ulama kita senantiasa cerita Isra Mi'raj ni, nah, daripada zaman berzaman supaya anak-anak cucu cicit kita ni tidak mudah nak mengingkari. Nah, tidak mudah nak ingkar. Kalau tutup guru ulama kita dulu tidak buat ceramah Isra Mi'raj gini. Barangkali satu masa nanti ada orang yang baca kitab Isra Mi'raj atau cerita Isra Mi'raj, baca dalam Quran ke ayat Isra Mi'raj tak ada dalam Quran. Ya Isra ni sabit dalam Quran. Mi'raj tidak sabit dalam Quran. Mi'raj sabit dalam hadis. Nah, maka karena itu ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan siapa yang mengingkari Isra kufur bi ijma'il ulama, karena ingkar Al-Quran. Adapun siapa yang mengingkari Mi'raj, ia ingkar Mi'raj, maka tak sampai tahap kufur, hanya fasik, mubtadi', ahli bid'ah dhalalah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Jadi kalau kita tidak cerita Isra Mi'raj ni, barangkali satu masa nanti orang baca kita Isra Mi'raj, dia kata, cerita ni tak logik pada akal ni, tak logik pada akal. Salah tu. Awal-awal petang ni salah tu. Gak benda ni tak nanti kau orang biasa, orang awal. Ustaz mengajar, kau ada cakap lagi tu. Ngajar berlebihan. Tuan. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Abahmu mustahil. Kalau ngau orang cakap, ustaz cakap lagu tu, boleh agak tanya saya tanya, ustaz, akal manusia mana yang mustahil? Hanya hari. Akal manusia supaya Abu Jahal ke akal manusia supaya Abu Bakar As-Siddiq? Sama-sama Abu juga tu. Abu mana? Kalau akal Abu Bakar As-Siddiq bukan mustahil, jawaz. Harus timur. Boleh jadi, karena Allah Maha Kuasa kan? Allah boleh buat menyalahi adab. Tapi kalau akal Abu Jahal, ya mustahil. Jadi ustaznya akal mana? Kalau ustaz akal Abu Jahal, ngajar, ngaji. Suruh ustaz ni ngaji. Tak layak nak mengajar. Kenapa? Fardu ain pun tak lepas. Itu maknanya fardu ain tu. Tahu hukum akal, hukum adab yang beza tu fardu ain. Cuma fardu ain ni tak ada mengajar. Fardu ain yang kita sekolah kafah mulanya. Kalau cikgu duk mengajar dah itu pening kita lah kecil-kecil dulu. Kakak kita besar bomo zikir ada kalau tak boleh mikir banyak ni baru start kita nak mengajar. Sebab tu fardu ain jangan ingat nanti kita sekolah kafah dulu ya. Fardu ain saya ngaji dah fardu ain bila darjah 1 darjah 2. Lama budak-budak dulu. Hak tu fardu ain budak-budak. Hak kalau tua kita ni ada fardu ain pula. Sampai mati ngaji dah sini. Itu mana? Tu. Jadi kena faham betul-betul bahawasanya Allah Ta'ala kuasa nak menyalahi adat kebiasaan pada zaman tersebut. Kalau berjalan daripada Mekah ke Palestin sebulan pergi sebulan balik, Allah Ta'ala kuasa nak menyalahi dengan kebiasaan yang Allah Ta'ala menjadi. Mana peristiwa Isra wal
Mi'raj. Kalau kita kata tak puasa, artinya kita tu telah mengurangkan sifat Allah Ta'ala. Kita telah Allah panggil tidak mentanzih, tidak menyucikan Allah Ta'ala. Itu maksud. Nah, semua mukjizat itu bukan hanya Isra Mi'raj saja. Nah, api menyala tapi tak membakar, terima daripada akal. Ada lagi mana terima daripada akal. Api menyala tak masuk benda kering, benda tak basah, tak terbakar. Selamat malam-malam, terima daripada akal. Terima. Pada adat terima tak? Tak terima. Itu boleh beza tu. Tak apa tu. Boleh beza tu apa? Nah, pada akal terima. Pada adat tak terima. Adat tak terima sah menyalahi. Karena Allah Ta'ala boleh buat menyalahi adat. Nah, kalau kata tak terima api yang menyala masuk benda kering tu tak terbakar, sila-sila pula dia baca dalam Quran. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Namrud dengan menjani, masuk dalam unggu api besar. Unggu api tu sampai api kecil-kecil itu dah, ya, hingga nak lempar tu tak boleh, nak lempar ni tak boleh. Kenapa? Panas. Terpaksa kena bedah, kena buat dengan menjani bedah. Nah, tarik, Maya pun masuk lagi. Tapi api itu bardan wasalam, sejuk selamat. Nah, timur daripada akal. Timur. Tapi kalau orang tak mengaji hukum akal dan tak reti beza dengan hukum adat, bila dia baca cerita lagu tu dalam Quran, dia kata ni cerita Doraemon. Nah, mana ada lagu ni? Nah, jik ni, bohong ni, ingkar Al-Quran. Kafir? Kafir? Yang mana? Ini bahaya. Tu tujuan ulama letak mengaji hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Tujuannya besar. Jangan kita buat mengaji buat gabung dalam. Jangan. Ulama buat tu saya kita. Ulama ni lebih saya kepada umat lebih daripada pramugari saya kepada penopel. Pramugari je dah. Kita naik flight. Kau tak biasa naik flight. Naik flight tu ni. Naik flight apa tu band. Ada pramugari dah. Bila kita naik tu, kita duduk cokoh dia wajar cara nak pakai nak pakai tali. Dia tunjuk tali. Masuk kau ni helmet kini ketat ni. Macam-macam cara ya ajar. Ini tak bit keselamatan. Nak tiup WC sini. Apa hembuh tiup udara sini. Macam-macam itu ajar kita pun ngomong. Tak apa. Yo. Tahu dah kita ni naik flight di Subang klik ke Kelantan. Nah, sudah program ke urusan gapo naik pula flight daripada Kelantan nak mari ke Subang. Naik pula flight tu pramugari ajar pula kita. Ajar pula. Nah, ini tali pinggan keselamatan anda. Buka gini, keping lagu ni, helek lagu ni, jangan ajar habis. Jadi kalau kita ni bahasa terkini bahasa dah. Hoi, pramugari, aku main dah bagi tadi mau ajar dah bodoh. Aku nak klik ajar pula. Aku mengaku benar sangat ke? Nah, bopor lah. Tak boleh tu. Tanggungjawab pramugari itu memang kena gitu. Kenapa? Jaga keselamatan penuh. Bah ulama. Lebih pada tu lagi. Sebab tu Nabi kata inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Walakinni akhsha alaikum dunya an tatanafasuha. Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut berlaku pada kamu syirik. Nabi tak takut berlaku pada kita syirik. Kenapa? Karena Nabi tahu akan ada ulama-ulama di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarang, yang menulis ilmu tauhid, kitab usuluddin, kitab sifat ulum, pengajian ilmu akidah sunnah jamaah. Yang kalau kita mengaji betul-betul, faham betul-betul, insya-Allah akidah kita tak syirik. Makan nasi pun beriman dengan Allah. Kelai penado pun beriman dengan Allah. Apa? Kita makan nasi, Allah bagi kenyang. Bukan nasi bagi kenyang dengan kekuatan nasi yang Allah ja'ala daripada nasi. Itu Mu'tazilah. Ataupun nasi memberi kenyang dengan tabiat nasi. Itu kafir itu, falasifah. Itu dalam pengajian ilmu usuluddin itu dibahas dalam itu. Kita makan nasi secara adat kebiasaan ikhtiar usaha kita,
Allah menjadikan kenyang. Di sisi kita makan nasi, kita sakit memang makan ubah, makan jangan syirik makan ubah, bodoh nah gitu. Nah, makan ubah makan. Nah, disuruh ikhtiar, disuruh usaha, disuruh kita berubah. Nah, disuruh dari syariat suruh kita berubah, suruh kita berusaha. Tapi kita punya pegangan i'tikad mesti kena yakin Allah yang memberi sehat. Itu. Jangan kita makan ubah, kita pun i'tikad ubah yang memberi sehat. Kalau gitu tidak ada bezanya di antara kita orang nama Muhammad Zaid Khalid Fatimah Zainab makan Panado dengan orang nama Ahjong Ling Luang Ceng Long makan Panado. Berbeza sama. Sungguh. Ahjong makan Panado lah. Kalau demek makan kok mulut ah. Kok mulut kah? Kau makan kok punggung kau mana? Dah. Kita orang Islam ni kalau demek makan ubah, makan kok mulut lah. Panadol tu juga. Baru Panadol tu juga. Tak ada jual di farmasi mana no Panadol Muslim, Panadol non Muslim ada gitu. Tak ada Panadol tu juga. Cara makan pun sama. Nah, makan kok mulut telan air ke apa? Pahak bezanya mana? Bezanya pegangan hati tu masing-masing. Cong leng long tu dia makan begitu tu dia i'tikad pegangannya memang begitu hak bagi sihat dia. Memang hak ni hak bagi sihat dia. Hak menyembuhkan sakit dia. Kita hak makan Panadol ke apa nama Zahid Khalid jangan lebih serupa dengan ceng long tadi. Kita makan tu juga makan tapi pegangan kita ni Allah bagi sihat. Kalau aku makan sekalipun 1 kilo, 1 kontainer Panadol tu hendak bagi sihat aku. Ada tu. Barulah kita tu mukmin. Baru kalau mati lagu tu muka nak tanya man rabbuka, boleh jawab Allah Rabbi. Gitu. Ya. Kalau tidak pegangan lagu tu mati kau malam ni masuk malam pertama dalam kubur muka nak tanya man rabbuka, tak boleh jawab Allah Rabbi. Walaupun dunia ni lancar untuk kita jawab Allah Rabbi Allah. Nah, soalan tu aku baca dah. Bukan soalan aku, soalan dengan jawab oh, bukan benar kalau tak boleh jawab ni. Nah, nak budak sekolah kalau soalan bocor tak boleh jawab bodoh. Betul? Soalan SPM bocor, jawab gagal, fail lagi bodoh. Kalau soalan dia jawab bocor gagal, kau ni bodoh ketok undur. Oh, tu lah tadi kasar sikit lah maaf banget dia. Jepuk sangat oi kelas. Bodoh ketok undur. Tu. Bodoh tu halim dah mana gitu. Bodoh sangat-sangat, sehari-hari bodoh. Baru jawab aku bocor sekali, tak boleh jawab lagi. Pak SPM kan bodoh tak apa, kamu mana juta harga tak ada SPM pun ada boleh hidup di dunia ni. Tapi kalau soalan dalam kubur ni kalau tak ada jawab gelaplah masa depan sangka kanda yang kedua bangkit pada mahsyar, dihasyar, dihalau kita kepada mahsyar, nah dihisab amalan kita, ditinggalkan raja meniti kita dan gelap-gelap habis tak ada wawasan kita. Tak ada walaupun dunia wawasan 20 tak ada wawasan tak ada gelap lemak semua. Bila dalam kubur tu sendiri fail soalan kita jawab. Tak nak jawab soalan. Man rabbuka? Nak jawab. Tak boleh. Sebab apa? Sebab akidah kita mula di dunia tak betul real dengan real ahli sunnah wal jamaah. Ini baik. Ini apa baik? Dia bukan hafal ke ni? Oh kalau hafal senang lah. Nah, Allahu Rabb, man rabbuka? Allahu Rabb. Man nabiyuka Muhammadun Nabi, ma dinuka Islamuddin. Oh beres. Semaya bodoh dah ada mana tak semaya lagi? Oh, maya buat gapo hafal dah. Gitu loh. Enggak lagi bukan dihafal. Ya di ilmu dan amalan kita. Ilmu mana kita reti, macam ilmu akidah kita reti, kita ngaji, kita faham. Amalnya i'tikad, pacuk dalam hati, kemakmumi 100%. Itu ilmu iman dia bagi. Waktu amalan afdal sekali tak letih. Tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada gerak bibir mulut, baca bobek-bobek ayat tak ada. Hingga sahabat Nabi tanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling afdal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi jawab, al-imanu billah, beriman dengan Allah. Oh tu, amalan yang paling afdal. Beriman dengan Allah Taala. Percaya Allah gitu saja. Percaya dengan segala hukum ketuhanannya Allah dan percaya dengan segala hukum sifat ketuhanannya Allah. Adalah sifat 20 darjat. Itu kita pegang Tuhan ada dalam hati mesti. Tuhan mesti ada, Allah mesti ada. Sampai bila? Sampai mati.
Bukan masa duk mengaji ni Tuhan mesti ada bani, tak ada dah Tuhan bani. Bolehnya rasuah, bolehnya curi, bolehnya semua apa boleh. Dah. Nah, sejak kita mengaji Allah ada mesti. Nah, tidak ada Allah tentu tidak. Sampai ke bila? Sampai ke mati. Tidur je dulu pun dalam hati kita tu Allah mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Sampai ke mati. Itu lebih perlu rokok ada, perlu sujud dah, tak perlu. Oh, tu. Pahala semua orang beriman. Itu ilmu iman. Nah, lebih dulu. Baik. Jadi sangat berkait rapatlah Isra wal Mi'raj ni dengan tentang keimanan, akidah. Nah, karena itu Allah Ta'ala mula dengan Subhana, Maha Suci Allah Ta'ala. Ini baru bahasa syarah Subhana baru ni. Nah, baru syarah Subhana baru, Maha Suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni siapa? Alladzi asra bi'abdihi lailan. Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hambanya di tengah malam. 2 kali malam tu. 2 kali malam. Disebut tu malam tu 2 kali. Mana? Asra, usriya, isra. Isra ni memang orang panggil jalan malam. Orang tak guna perkataan isra kalau jalan siang hari. Mana caca. Saya isra ni, isra abahmu, mana hari dengan caca. Nah, isra ni tengah malam. Jalan malam dia panggil Isra. Sebab itulah Nabi Yaqub tu digelarkan Israil. Israil. Apa? Il, hamba Allah. Isra, jalan malam. Nabi Yaqub ni hamba Allah yang gemar berjalan malam. Hingga digelar dia Israil. Nah, orang kita ni kadang-kadang nak marah ke Zion ni, tapi yang sebut Israil. Pelan kadang-kadang buat demonstrasi gambar ni. Laknatullah alal Israil. Astaghfirullahalazim. Nak ucap balik tu. Kenapa? Dia minta laknat kepada Nabi Yaqub, atas Nabi Yaqub. Bahaya tu. Israil ni nama bagi gelaran bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Israil. Nah, dalam Quran banyak Allah tak sebut. Apa? Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ada kan? Banyak dalam Quran. Kalau Allah Taala panggil orang Yahudi ni, Allah tak panggil, Allah Taala tak panggil Ya ayyuhal yahud, tak ada itu. Tapi Tuhan panggil ya bani Israil. Apa ya bani Israil? Ya aulada Yaqub. Hei anak cucu cicit Nabi Yaqub. Bapa? Israil itu Nabi Yaqub. Anak cucu cicit Nabi Israil ini dipanggil bani Israil. Anak-anak Nabi Yaqub. Nah, ada 12 orang. Nah, salah seorangnya nama Nabi Yusuf. Adiknya nama Bunyamin. Abang kepada Yusuf nama Yahuda. Yahuda inilah yang melarang abang-abang lain daripada membunuh Yusuf. Karena cemburu Yusuf ni sangat disayangi oleh pok dia Nabi Yaqub, maka mari orang panggil dalam kepala otak abang-abang kompilotnya nak bunuh. Nah, maka Yahuda ni kata jangan kita bunuh. Kalau bunuh dosa kita dosa. Nah, lepas tu kita ambil Yusuf ni, kita buat pergi jauh dalam hutan, cari telaga-telaga hok ada air, kita tinggal situ. Supaya nantinya kalau ada kafilah mana-mana nak berhenti, ya dulunya tak ada macam RNA dulu gitu dah. Tengok ada wadi ke sungai ke orang panggil telaga, ada air, itulah tempat rombongan musafir berhenti, berehat. Nah, karena ada sumber kehidupan, apa? Air. Jadi Yahuda ni lah orang nasihat kita jangan bunuh. Yahuda ni kemudiannya nanti akan jadi nabi. Maka jadi nabi, orang panggil Nabi Yahuda. Ugama Nabi Yahuda ni lah kemudiannya dipanggil Yahudi. Yahudi itu kena ke agama. Kena kepada agama. Bani Israel kena kepada anak cucu cicit Nabi Yaqub. Israel itu sendiri Nabi Yaqub alaihissalam. Gitu. Faham nak marah kan siapa? Nak marah bukan kepada Israel, jangan marah ke Israel, marah ke Nabi Yaqub. Kita. Laknatullah alal Israel. Nah, minta laknat Allah turun atas Nabi Yaqub. Kambing mu cari ilmu. Nah, patu hak jahat tu siapa? Zionis. Zionis. Bahasa Arab panggil Suhyuniyah. Suhyuniyah. Jadi kalau ada demonstrasi kau nak marah kepada Zionis, dia doa laknat tu kena kepada Zionis. Laknatullah alal Suhyuniyah. Betul tu. Kena. Ni marah ke orang lain, dimaki orang lain. Tak kena tu.
Nah, tu. Jadi Isra ni memang berjalan malam. Asra alladhi asra bi'abdihi lailan. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan Isra, kemudian dimarikan pula lailan? Karena nak menguatkan, nak mentakkid, nak menguatkan bahawasanya peristiwa itu benar-benar berlaku pada malam dan bukan pada siang, serta bukan pada banyak malam. Lailan, satu malam. Nah, bahkan bukan satu malam itu sepanjang malam, sedikit sebahagian min ba'dil lail, sebahagian daripada malam, bukan nisfil lail, bukan separuh daripada malam. Separuh itu lain. Nah, ba'dil lail lain, sebahagian terbenar semenek pun sebahagian, 2 saat sebahagian. Nah, itu makna sebahagian daripada malam. Jadi jangan duk mari lagi dalam kepala otak kita, berlaku siang hari buat kau dah kan. Karena kalau kita baca, kalau kita banyak baca kita-kitanya akan berjumpa dengan banyak pendapat ulama. Khilaf, qila wa qila, banyak kili dia panggil. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah dia sepakat tutup dah begitu. Mana ijma ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj ni berlaku dengan roh dan jasad. Satu hal. Karena ada juga yang mengatakan bukan dengan jasad, dengan roh. Nah, dengan roh. Jadi kalau dengan roh tak boleh. Kita boleh dengan roh. Nah, kita tidur kan, mimpi pergi pakai London, England, mana kata reti tu, oh sedap di shopping, oh sedap sungguh. Nah, masuk bas pun kakak ya, Allah ingat pergi shopping ke pada dua tak kata aku lagi. Nah tu ni ngaruh kita biasa nanti tak boleh pun. Kalau kita tak perlu aku jahat kata gila ke apa dia. Kalau ngaruh kita boleh. Kenapa? Kita ketika mana kita tidur tu, roh kita tu melayar keluar. Allah Ta'ala pegang. Nah, pegang gini lah. Allah Ta'ala jaga. Jangan rumah pegang. Oh gini kau bukan boleh. Ndak lah. Nah, jangan. Nampak sangat kita tak mengaji tauhid ni sini. Tauhid itu mukhalafah. Laisa kamitsli syai'. Nah, tak serupa apa-apa sikit pun dengan makhluk. Apa hak lintah dengan kepala otak kita. Tuhan gini ke gini. Dok dah tu. Ala gitu. Senang. Nah, kita ketika mana kita mati pula dah. Ketika mana kita tidur tu, Allah Ta'ala pegang roh kita. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang jaga roh-roh orang yang mati di kalangan kita. Nah, roh-roh orang mati ini duduk di alam barzakh, alam di antara dunia dan akhirat. Nah, alam di antara dunia dan akhirat. Nah, dunia budak, akhirat budak, duduk tengah-tengah tu. Dan dia tak kira selama, hingga tiup sangkakala kedua tu macam bangun tidur semalam. Nah gitu. Ganyan-ganyan mati. Kita kalau selamanya moyang aku mati dulu akah apa? Kita ni karena lama tu pak kita duduk di bawah hukuk langit bumi, bawah masa. Suntuk masa. Waktu tu kata kita ni duduk di bawah hukuk suntuk masa. Mana suntuk masa? Ni peredaran bulan matahari ni. Nah, masa-masa tu orang panggil ibaratun anil harakati syamsi wal qamar. Nah, ibarat daripada bergeraknya matahari dan bulan. Sebab tu daripada bergeraknya matahari bulan ni lah orang boleh kira apa tahu berapa bulan setahun, nah berapa hari setahun, berapa hari sebulan, nah tu berapa jam sehari, nah berapa minit sejam, berapa saat minit. Ayo boleh kira. Kenapa? Karena bergerak matahari dengan bulan. Ada orang panggil qamariyah, ada syamsiyah. Ini orang panggil masa. Bukan jam tu masa, jam tu petanda arah ya. Nah, bukan ikut jam. Kalau ikut jam sedap lagi kita boleh mundur jauh dia. Jadi mundur juga dah matahari ke bulan. Dah tetap geraklah kerana tu masa sungguhnya. Jadi orang mati ni tidak duduk di bawah hukum masa tu dah. Dia tidak duduk di bawah bergerak matahari bulan. Dia duduk di alam lain dah. Tidak duduk. Jadi jangan kita bayar kata, oh untuk kalau orang mati last kalinya. Mana? Tiup sakala no dah ni. Tiup sakala ku mati. Lepas tu tiup pula sakala tu. Oh kejap dia dah kubur. Oh ya Allah mati. Jangan kalau mati saat tu bukan Islam. Bukan Islam.
Dia 3 hari sebelum kiamat bumi ni Tuhan tada angin halu. Angin halu mematikan mematikan mana-mana manusia yang boleh mengucap nama syahadat. Yang boleh sebut Allah sekalipun. Allah tu yang mana? Mayat Rasulullah tak ketiga pun jadi ukir. Tapi Allah nanti Allah. Nak kata la ilaha illallah. Mati habis. Artinya tak ada seorang hak mukmin, hak Islam. Tinggal hak kafir habis licin barulah naik matahari kok barang. Anak kalau minta doa ya Allah, mintalah mati akhir sekali. Dengar ni. Jadi mati akhir kali kafir. Itu dah mati sejak zaman Nabi ada, kau zaman Ibrahim, kau zaman Namrud, kau zaman siapa ni? Muhyiddin kau kata ni. Ikut dah zaman siapa-siapa. Sama saja, sama. Karena bukan dia bila mati tu duduk bawah suatu masanya kita Allah kejapnya masa Allah lambatnya nak pukul 12 Allah ada. Dia tak ada lambat cepat tak ada. Tidak ada di bawah rungkuk suntuk masa. Nah itu. Jadi sebab tu kalau kita mati akhir sekalipun tetaplah sama di soal di gondel dan sebagainya. Dan bila kita kali kedua seperti orang panggil baru bangun tidur. Nah, tu bangun tidur. Ada ayat surah Yasin tak berapa? Waktu saya sebut dah itu. Allahumma hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ayat sebelum itu apa? Kau tak baca Yasin dah buat ni malam Jumaat. Udah bilang adalah lagu apa kita baca ya. Nah, apa dah ya? Mau baik. Hadza ma wa'ada ar-rahman man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Apa? Qalu ma apa lagi ingat kan tu? Allah. Ingat ada ingat. Man ba'atsana min marqadina dalam Quran, dalam surah Yasin. Tak ingat mengurusi ibu. Ya cecek dia. Qalu ya man ba'atsana. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Patulah doa amal semula jemaah tu. Suruh ngalah pokok kayu ni Nabi tak buat, Nabi tak ada zaman Nabi. Kalau kita tak ada zaman Nabi, tak ada zaman Nabi. Nah, kan, lu tengok oleh dulu kan, oleh kan udah baca soal Yasin malam Jumaat pakai Yasin. Dia rutin, bukan wajib. Tu takut jadi wajibnya. Sebab tu molek juga lah. Ada juga pokok nak malu ni pun. Jangan kata wajib, rutinan. Bila benda rutin lekat dalam kepala tu. Nah, kalau ikut pun agama Yasin tak perlu buka dah surat Yasin dah pakai ingat mulut gerung. Lah ni ustaz ni kita ingat. Kenapa dah ikut juga bid'ah amal. Kita mulai malah tu ya. Nah, qalu ya wailana, berkata mereka itu orang yang bangkit daripada kubur. Ya wailana, celakalah kita. Man ba'atsana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami? Ada. Di man ba'atsana min marqadina. Marqadina di mana tempat tidur. Seolah-olah yang bangun daripada tempat tidur. Ini Allah Ta'ala hikayat berkata Allah tak kenal Allah. Sebab tu ditanya man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangkit kami? Tanya lagi siapa? Allah mana? Nah, kalau begini tak ada lagi tu. Kita bangun tidur kata apa? Bangun tidur, masih kaku gitu. Sini bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu. Nak tidur bismillah wa ta'tu jambi bismillah ma'ahya wa amu. Nak tidur bangun tidur tu Allah tak mau sebut mulut. Itu. Tapi oleh kerana orang ni tak kenal, tidak ma'rifatullah, tak kenal Allah Ta'ala, bangkit man ba'atsana min marqadin. Siapa bangkit kami ni? Kami sedap tidur ni. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari ialah hari benarlah apa yang Allah Ta'ala janji dan benarlah segala rasul-rasul yang datang. Arti nak cerita sini, saat kita tidur, roh melayar pergi ke mana-mana, itu tak boleh. Jadi sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata, kalulah berlaku Isra Mi'raj dengan roh, apa nak dipelihara lagi? Tak perlu orang panggil kata khariqun lil adat. Kalau yang mencarikan adat, kita biasa. Maka oleh kerana itu sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Isra wal Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad. Tubuh ni. Tubuh nanti ini. Bukan roh saja melayar, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sepakat lagi, berlaku Isra wal Mi'raj itu hanya pada satu malam. Kenapa? Karena ada lagi pendapat kila kata hanya yang berlaku pada malam itu Isra.
Adapun Mi'raj berlaku beberapa malam-malam yang lain. Nah, kenapa? Karena Mi'raj tu ya cerita dia tu tak ada dalam Quran. Nah, maka karena tu banyak orang panggil khilaf-khilaf pendapat oleh ulama. Tapi ala kulli halnya kita pegang jumhur ulama sini. Mana peristiwa itu benar-benar berlaku di atas tubuh badan Nabi, roh Nabi dan tubuh badan Nabi SAW, dan pada sebahagian daripada satu malam. Bukan di berapa malam, tidak. Kenapakah Allah Ta'ala kata Allazi asra bi'abdihi, dengan hamba. Allah Ta'ala kata Allazi asra bi Muhammadin. Boleh tak Tuhan kata itu? Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan. Boleh? Tapi Tuhan tak sebut Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Tuhan sebut? Boleh. Ayat banyak kan? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wa asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ada dia Allah tak sebut nama Nabi Muhammad. Tapi ayat ini Tuhan tak sebut. Tuhan tak sebut Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan, asra bi 'abdihi. Nah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Allah itu Tuhan yang memperjalankan dengan hamba-hamba. Ini sebagai isyarat, orang panggil gezek daripada Allah, akuan daripada Allah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diangkat martabatnya, martabat yang paling mulia, yaitu martabat ubudah. Ubudiyah itu mudah lagi, ubudah dengan Allah, martabat kehambaan. Dia martabat yang paling tinggi di sisi Allah ni hamba. Hamba. Kalau tanya kita semua ni, kita ni hamba tak? Hamba siapa? Hamba Allah. Ini anda kita ni hamba Allah. Kok mulut ni? Dalam hati hamba nafsu, hamba syaitan, hamba harta, hamba tino, hamba jatah, hamba duit, hamba dunia, hamba rumah banglo, hamba. Maknanya kita jadi hamba pada masih wallah, selain daripada Allah. Dalam hati. Hati siapa-siapa tak kira lah, hati saya terutama sekali. Antara yang kata hati jauh, tak tahu sahibul bait antara kama fi, tuan rumah tu tahu apa adalah rumah dia. Orang luar tak tahu, orang luar tengok comel rumah masuk, hujannya, busuk bangat. Tuan rumah tak tahu apa adalah rumah dia. Kita masing-masing tahu apa adalah hati kita. Tapi kalau tanya, apa? Awak ni hamba siapa? Saya hamba Allah. Ada mulut tu mulut, lidah tu boleh kata dah saya hamba Allah. Tapi benarkah hakikat? Bila sebut atas hakikat, kembali masuk dalam diri kita. Benarkah kita tu hakikatnya hamba Allah? Benar tak? Benar tak benar? Soalan tersebut masing-masing jawab dalam hati. Yo aku. Yo. Banyak lagi benda kalau bukan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala teguh aku ni, Allah Ta'ala suruh aku malah nak buat kalau kita aku ni bukan benar-benar hakikat hamba Allah. Bermakna hati kita tu ada cemar, ada akda kekeruhan, keruh duniawi. Lebih-lebih lagi kita manusia biasa memang bila buat dosa pasti hitam dalam hati kita. Hitam maknawi dia panggil, bukan hitam hissi, hitam maknawi. Hitam bahasa makna. Nabi sebut innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seseorang hamba bila melakukan dosa, tak kira dosa apa, dia buat dosa, ngopak, kau maki, kau keji, kau curi, kau rasuah, kau nipu, kau apa saja, adu domba kau, dengki, kau hasad dan sebagainya ikut. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, dititikkan dalam hati dia titik hitam. Lepas tu nak cuci yang mana? Ambil kelorok, togok. Jangan mampu gerah tu dari sini. Itulah Rasulullah tu dibelah dadanya. Dibelah. Cara Rasulullah tu khusus. Jibril dengan Mikail mari belah dada Rasulullah. Dibelah daripada lub Rasulullah sampai ke bawah pada pusat. Diambil 3 batal, 3 bekah daripada air Zam-Zam, disucikan. Dan dibelah jantung Rasulullah, dibuangkan darah hitam habuan syaitan. Itu panggil takhalli. Kemudian di bawah bekas emas yang berisi hikmah, iman, yakin, dicurah dalam jantung Nabi SAW. Orang panggil tahalli.
Hak tadi tahalli, cuci dulu. Baru dah isi tahalli. Macam kita air dalam bekal. Nah, ada dengan tahi kau berapa, tahi tikus kau, tahi cicak kau berapa. Kita sanggup bubuh susu nak minum itu. Boleh? Nah, biar apa nak bubuh ya. Kita bukan nak makan tahi tikus. Tu kita nak minum susu, minum apa keras maksud. Innalillah, keko tu. Dah mesti kena cuci dulu. Cuci atau cuci tu lah panggil tahalli. Tahalli qabla an tahalli. Nah, tahalli qabla tahalli dia bang. Cuci dulu baru sebelum daripada dihias. Nabinya begitulah hak dibuat oleh Allah Taala. Cara cuci Nabi, cara hati Nabi itu suci, dibelah dada, ditahallikan dengan air Zam-Zam, kemudian ditahallikan dengan iman, hikmah, yakin dan sebagainya. Itu khusus untuk Nabi. Nah, kita tak boleh satu tu. Kamu tunggu cuci hati, tunggu Jibril tu mai belah dada kita juga. Boleh? Tak ada kau orang tunggu Jibril tu mai belah dada dia. Nah, kita kalau tunggu bukan Jibril mari belah dada. Nah, bukan Jibril, bukan malaikat Jibril mari tunggu dah. Siapa tu? Malaikat juga, malaikat Israfil, malaikat maut. Nah, bukan belah dada, cabut nyawa tu. Lepas tu apa cara kita umat nak cuci? Ada cara lain dah dalam Quran aja. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Aduh. Qad aflaha, sungguhnya benar-benar berjaya lah. Man tazakka, mereka yang menyucikan jiwanya. Lagu mana nak cuci jiwa? Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sebut nama Tuhanmu dan sembahyang. Jadi kalau tak semaya, dia kata hati dia baik, walau hangit. Nah, saya nampak dia tak semaya, tapi hati saya bersih. Paletokmu. Setahu orang semaya ni pucuk selipar banyak lagi. Kalau mu tak semaya, lebih-lebih lagi. Nah, saya nampak dia tak semaya gini, tapi hati saya baik tau. Baik abahmu. Mana ada orang tak semaya hati baik. Lagi kalau semaya, aku belum tentu baik. Padahal semaya itulah cara-cara nak cuci hati. Nah gitu. Nah, kalau kita tak guna sabun nak cuci lah, kita kata nampak je ada tahi tu tapi bersih. Boleh gitu? Kenapa cakap gitu? Orang gila tak ada terima nak ni. Nah, kalau orang tu ambil sabun gitu ya, tak cuci sungguh-sungguh. Nah, ni sabun dah ni tapi tak sabun sungguh-sungguh. Cek gitu je. Ada lagi tahi lekat ke apa? Bersih tak? Tak bersih. Apa tak lagi kalau orang tu pakai tak bersih dulu? Pakai ambil gelah ada tahi tikus, gambar tahi cicak. Pakai tak apa? Nampak je gini ni tapi bersih ni. Ontok mudah tu. Tu rasa tu dia kalau kecek lagi gelah. Saya ni nampak je gini tapi hati saya baik. Baik apa kalau dia tak semaya tak baik. Kok semaya dia tentu baik. Nah, macam gelah dia. Nah, hak cuci dah kalau tak betul-betul cuci belum tentu cuci. Apa tak lagi kalau tak cuci? Dekat tahi ke apa kata, tengok ni orang dia lah tak apa tapi baik ni cuci ni. Cuci otak begitu. Jadi tak ada cara lain kita kalau nak cuci hati kita ialah dengan zikrullah, dengan sembahyang. Dan sembahyang tu ialah zikrullah. Tiap-tiap zikrullah belum tentu sembahyang, tiap-tiap sembahyang tentu zikrullah. Itu sebab tu dia marikan sembahyang tu hak umum. Nah, zikrullah tu khusus. Nah, sembahyang tu khusus. Sembahyang tu khusus, zikrullah tu umum. Wa zakara isma rabbih zikrullah. Umum dah zikrullah, umum. Kita ni zikrullah ni. Zikrullah ni walaupun tidak Allah dah, tapi dia ingat kepada Allah. Ingat benda Allah Taala suruh ingat. Zikrullah. Fasalla. Semaya itu khusus. Nah, orang panggil wa mari dulu umum kemudian baru khusus kerana apa? Kerana apa? Lebih penting khusus daripada umum. Nah, khusus itu lebih penting. Mana sembahyang itu? Aqimis solata li zikri. Dirikan sembahyang untuk ingat padaku. Maka kerana itulah Isra Mi'raj ni juga satu daripada cara Allah Ta'ala nak beri orang panggil alat kepada umat ni cuci hati, iaitu sembahyang. Sembahyang.
Cerita tu pakat tahu lah pada ni 50 waktu semayang gitu gini panjang cerita tu. Tapi nak ceritanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun balik daripada Mi'raj tu sebelum subuh, tapi Rasulullah tak semaya fardu subuh. Rasulullah semaya subuh hari tu. Itu mana tahu Ustaz, saya tak hidup sama itu ni. Rasulullah semaya tak subuh pagi tu Mi'raj tu. Tak semaya. Padahalnya kewajipan sembahyang telah pun diterima malam itu. Dan Rasulullah sampai ke Mekah sebelum subuh. Tak masuk subuh lagi. Subuh pagi itu Rasulullah sembahyang tak? Tak. Lepas tu Rasulullah sembahyang waktu apa? Zuhur. Dia tengok. Daripada perbuatan Rasulullah inilah ulama faham. Ulama ambil faham. Ma fuhima min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahamkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat sah sembahyang ilmun bi kaifiyatiha, iaitu mengetahui dengan kaifiat sembahyang. Itu syarat sembahyang ada berapa? Syarat sembahyang ada berapa? Sudah tukarlah. 13 tu rukun sembahyang. Nah, syarat sembahyang ada? Sudah. Syarat wajib ada berapa? Syarat wajib sembahyang ada berapa? Syarat sah sembahyang ada berapa? Rukun sembahyang ada berapa? 13. Nah, rukun sembahyang tahulah 13. Pertama, niat. Kedua, takbir. Nah, keempat, Fatihah. Keempat, ketiga tadi deh, keempat, qiyam. Nah, kelima, rokok hello dah. Nah, ada juga tak ingat kan? Itu tahun 13 Pertama, beriman pada Allah. Kedua, beriman pada Rasul. Ada juga bila mana dah niat takbiratul ihram, tak cukup juga 13. Nah, last sekali apa? Bersalaman-salaman antara imam dan makmum. Ada juga macam-macam jenislah. Waktu rukun 13 tu biasa dengan sama rukun 13. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi dah. Syarat wajib dah. Syarat sah ada berapa? Sudah. Nah, yang tak tahu tu. Tu. Salah satu daripada syarat sah sembahyang yang 9. Sebutlah. Syarat sah sembahyang 9 perkara. Salah satu daripada 9 ni apa? Ilmun bi kaifiyatis salati. Mengetahui dengan kaifiat tata cara sembahyang. Kalau orang itu tak reti tata cara sembahyang, maka tak sah. Dalilnya mana dalil? Dalilnya Nabi itu tak sembahyang subuh lepas turun daripada Isra Mi'raj. Tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Karena Nabi belum belajar kaifiat sembahyang. Jibril tak payah ajar lagi. Bila Jibril payah ajar? Zuhur. Maka sebab itu kalau kita baca kitab-kitab fiqh, bila sebut faslun fi bayani awqatis shalah, bermula fasal ini pada menyatakan waktu-waktu bagi sembahyang. Pertama waktu sembahyang zuhur. Ulama bila zuhur dulu. Kenapa? Karena zuhurlah sembahyang yang mula-mula didirikan oleh Nabi SAW setelah mendapat perintah sembahyang fardu di waktu di malam Isra wal Mi'raj. Subuh tak maya Ustaz? Dah. Bapa dah maya? Dah Jibril tak maya. Ini nak cerita kata mesti dengan belajar. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, tiap-tiap mereka bi ghairi ilmi, tanpa ilmu, yang malu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Jadi yang kita kata tak payah belajar, saya berhenti menangis. Kita kata sama antara orang belajar dengan orang tak belajar ni sama pangkat dia, itu hukuman yang jahat. Tuhan kata dalam Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tuhan tanya, istifham inkari bimakna nafi dia. Tuhan tanya pada kita, Tuhan tanya pada kita untuk ingkar nafi. Itu nafi. Mana? Qul kata Nabi Muhammad SAW, tanya, hal yastawi alladhina la ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang alim dengan orang tidak alim, orang jahil? Kalau kita tak sama. Sa'ama yahkumun, jahat hukumanmu. Tak sama. Tak akan sama orang tahu dengan orang tak tahu.
Jadi Tuhan, Nabi itu suruh kita tahu apa dia tak tahu. Tahu, kun aliman. Jadilah orang alim. Jadi orang alim itu bukan mesti guna pakai sumber suaraku, bukan. Orang tahu. Nah, orang tahu. Orang yang bersifat dengan ilmu, manit tasaffa bil ilmi, itu. Au muta'alliman, atau tak ada jadi orang alim. Susah nak jadi orang alim ni kena mengaji banyak kalau ilmu Allah nak usaha makni banyak banyak mati istiqamah wa usul fiqh qawaid fiqh macam-macam ilmu. Mampu gerah kita tak ada mengaji dah, tajwid wala bolli. Nah, tak ada dah. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar dengan orang yang alim. Belajar dengan orang alim kan? Bukan belajar dengan orang sedap cakap, orang sohor, bukan. Mana silap kita? Piau. Nah, dah sohor ni. Sohor abang tu bukan orang panggil tepat ukuran dia bukan. Ukurannya alim ke tak alim. Nah, disuruh kita belajar dengan orang alim, bukan orang sohor. Oh, tengok follow ustaz ni ramah ni berapa ribu. Mesti jangan. Nah, tu siasat dia mengaji mana. Dia mengaji dengan siapa. Dia lah yang kalau tahu orang tu alim tak alim mudah je. Ni, para hadirin semua boleh pergi ke Masjid India, Wisma Yakin, tingkat 2, tanya dia ada tak jual kitab Arab hak kertas kuning. Kitab Arab hak tak ada bagi. Nah, saya nak beli tak kira kitab apa ni murah-murah. Tujuannya apa? Sipeh. Tak usah ngaji. Sipeh. Sipeh tu untuk apa? Kalau ada mana-mana ustaz hak rasa kita rasa dia ni ustaz semua ada, kita nak tahu. Kita hala dia suruh baca. Nah, gitu. Biar kita tak pandai juga pun. Dan dengar dia baca dah sini. Ustaz kena baca sikit, kita Arab ni tak ada baring, saya tak pandai lah. Kalau dia baca kongkek, kok letak kok kata sodok apa gerahan. Nanti ni nipu ni bukan ustaz ni, setak ni. Nah, bukan ustaz ni. Nah, kalau orang alim mesti boleh baca kita Arab, tak ada baring. Nah, kalau baca buku terjemahan supaya orang mudah jadi ustaz lah ni. Ni pelik akhir zaman ni. Orang ngaji suka sembah pondok ngapa mata tu ngaji kitab ni ngaji ilmu gak tu ilmu gak ni kitab tu hotel lah pada kulit ke kulit ngapa gak tu nak cohotok nak jadi tu itu bukan mudah. Susah. Dia sebenarnya gori cakap sikit tu hai Allah gini pak jadi ustaz dah. Ramah pula tu ikut ah. Tasuk pun ramah. Nah, ini bahaya. Bahaya sangat-sangat bahaya. Jangan. Akhir zaman ni sangat bahaya. Cari pilih molek itu. Orang panggil cara ilmu ni ada apa? Ilmu ni mesti nak dapat dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Nabi kata, ilmu tu didapat dengan belajar. Maka ilmu nak belajar mesti kena ada dua perkara. Mana? Syarat ilmu, rukun ilmu. Itu. Syarat ilmu, rukun ilmu. Rukun ilmu mana? Pertama kena ada guru. Yang kedua murid. Yang tiga kitab. Yang keempat apa? Manhaj dipanggil. Manhaj ni mana? Prinsip. Prinsip. Manhaj. Yang kelima bi'ah, suasana. Suasana pengajian dia panggil. Itu lima tu orang panggil rukun ilmu. Hak paling besar daripada lima ni guru. Guru lah kalau ada kita, ada murid, ada sekolah pun ada. Dan disiplin manhaj pun ada. Tu guru tak ada, cikgu tak mari, poting orang cikgu. Ya, alim lah budak-budak ngaji. Dia bawa bodoh berah situ dia juga. Jadi hak besar tanya cikgu, ustaz, tu guru. Tu guru ni ada 3 pula syaratnya. Mana? Isnadur riwayah satu. Sanadur riwayah. Tu guru kita nak mengaji dia ngaji mana? Anak siasat juga. Jangan pusok pias tu jambut panjang begini enggak? Ya itu nampak jambut dia pusat mesti alih. Ya nge. Siasat yang ngaji mana ni? Ngaji mana orang ni? Lek ni baca Quran buka-buka. Nah tu. Tak betul tajwid kau. Dah. Nah tu. Nah siasat tadi. Isnadur riwayah. Dia mengaji apa? Tubuh dia mengaji apa? Oh yang ngaji mula dengan Tuan Haji Ayah Pek orang panggil dia. Nyanyi kamu. Ada sanak tu, ada sanak tu. Sanak dia sampai kaya, Ayah Pek jadi itu. Kena siasat. Yang ngaji mana mula? Oh ngaji di pondok pasal tu tumbuh. Oh tu guru pondok pasal tumbuh ngaji mana? Ngaji yang pondok tu guru Haji Abdullah pondok Gunung Layu.
Tunggu Haji Abdullah mana pun bayang ngaji mana? Ngaji Tok Kenali. Tok Kenali ngaji dengan siapa? Tok Kenali ngaji Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani ngaji dengan siapa? Syekh Abu Bakar Syattar Ad-Dimyati, pengarah Hasyiah I'anatul Talibin, hasyiah bagi kitab Fathul Mu'in. Guru, pengarah dia Syekh Zainuddin Al-Malibari. Anak murid bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Tahu bedok, tahu tu kita sebut-sebut tu nanti. Syekh Abu Bakar Syattar Ad-Dimyati ngajinya siapa? Ngajinya Said Zaini bin Dahlan Al-Hasani, mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Zaini dalam ngajinya siapa? Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi. Naik lagi sampai kepada Imam Syafi'i. Naik lagi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil isnadur riwayah. Tu kena tahu lagu tu. Yang mengaji bagus dah, mengaji di Azhar. Tapi kena cek pula isnadud diroyah. Sanad diroyah dia, diroyah. Diroyah ni mana hak dia ajar tu sama dak dengan tok guru tu yang ajar. Nak tahu mana? Cek tengok pengajian yang dia. Tuan Melon ni lah mudah, ada Facebook ke apa ni. Ada YouTube boleh cek selalu. Sama dak apa dia ajar ilmu ni dengan Allah mengaji juga tempat dia mengajar ilmu ni. Sama ke dak? Kalau tak sama, janganlah tu diambil daripada tu ulai pula tu. Sebab ada orang mengaji di Azhar, balik jadi anak murid yang baik. Ada? Kalau kira ada sanad riwayat, ada dah. Ngaji mana? Ulama Azhar mesti dah sanadnya terang sampai kepada Nabi SAW. Tapi lepas tu dia balik ke Malaysia, jadi cikgu Muhammad lagi Muhammad puan, lepas tu ngaji ayah baik. Jadi anak murid yang baik, Pak Lela ni tu lagi mati dah. Ada, bukan tak ada. Ngecek pula sanadud dirayah. Yang ketiga, sanadud tazkiyah. Yang ngajar tu orang panggil ngajar untuk apa? Untuk keluar daripada kejahilan masuk dalam ke pengetahuan ataupun untuk berdebat. Sebab ada orang mengajar untuk berdebat. Awak semua kalau orang tahu gini, jawab gini. Hafal hadis ni, hafal ayat ni. Ayat ni memang kau punya. Ada ni. Kalau kau kata ni hadis dia. Ni yang ajar kita bukan untuk kita tu reti, untuk kita berdebat. Bukan untuk tazkiyah, menyucikan kejahilan kita. Bukan. Kalau tak ada tiga ni tak salah. Ini orang panggil sanad tu guru, syarat tu guru, dan rukun bagi yang ilmu. Itu betul. Waktu Rasulullah tak semaya bagi tu subuh. Kalau Rasulullah semaya bagi tu subuh, walau Jibril tak mengajar, berarti agama ni tak perlu belajar. Boleh reka-reka sendiri. Sebab apa? Rasulullah pun Jibril tak mengajar subuh tu, yang maya diri dah. Zuhur kagak baru Jibril mari tu mengajar. Dah. Rasulullah tak semaya subuh pagi tu. Kenapa? Karena Jibril sebagai guru, cikgu, tuan guru, ustaz, dah mari ajar kaifiat nak semayang 5 waktu sehari semalam yang dah baru di fardu ni bagaimana? Rasulullah tak semayang. Patut Zuhur kagak baru Jibril turun ajar bagaimana nak semayang. Barulah Rasulullah sembahyang. Maka kita pun ertilah. Artinya kalau kita nak semayang mesti kita kena belajar. Belajar untuk guru. Jangan fikir sendiri ilmu, jangan baca beli buku, jangan. Terlebih lagi ilmu akidah, jangan. Man akhazal ilmal aqaidi minal kutubi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah daripada membaca buku tanpa berguru. Beli buku, duit banyak, beli, duduk kek-kek dekat TV, beli tengok drama, beli baca, beli. Apa ni? Gini ko, aduh lagi tu. Gini ko, aduh main ko. Dakhalat fi qalbihi al-awham. Masuk dalam hati dia segala waham sengkau gitu. Lu macam ajaran Ibu Yati tu kan. Ajaran Ibu Yati tu duk soal galeri kan. Ajaran Ibu Yati, usasi susu sesulang nak apa tu tahu. Nak menatah bohong kamu kata isu susah susu susulan. Itu bukan dia sebenarnya. Ada tu dia tu, lecturer, pensyarah tu. Pensyarah matematik. Barangkali ni kau bila dia lecturer kan, lecturer juga orang lain, lecturer matematik, orang lain pun dia lecturer juga. Dah. Dia baca sendiri tu hari. Dia fikir apa Allah tak sendiri. Dia kata Rasulnya ada 25 ke? Kenapa mengucap 25 saja? Sepatut 25 kali 5 lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Isa Rasulullah, asyhadu anna Ibrahim Adam Idris Nuh Saleh, Ibrahim Habib 25 kan? 25.
dia fikir dengan pelotok. Siapa tak bodoh begitu semua nak. Nah, dia tak reti kita tu bila kita kenal Nabi-Nabi dulu, siapa yang mayor ya? Siapa yang mayor ya? Nabi Muhammad. Bila kita kata wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, berarti kita beriman dengan sekalian Nabi-Nabi lain. Kenapa? Karena semua Nabi-Nabi lain itu Nabi Muhammad mari cerita kita. Dan bukan kepada kita direct, kepada ulama-ulama lah yang mempunyai. Jangan kita tak boleh direct Nabi. Karena bahaya. Nah, bahaya sebab ada orang duk cari Nabi Muhammad. Tu kenapa? Karena hidup bahaya kata hadis Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang olehmu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Nabi sebut tu. Nah, berapa kali kita pernah tengok Nabi sembahyang? Pernah tengok? Pernah tengok dah? Tengok depan Nabi sembahyang. Berapa kali? Banyak kali dah? Tak ada. Apa kita sembahyang? Bahaya tu. Soalan saya ni sebenarnya soalan ajaran sesat tu. Ada satu orang muda, dia orang tabligh. Cerita ni dia sendiri cerita ni, orang pondok Sumbu. Dia orang tabligh dulu. Dia ni orang tabligh ni biasalah, dia buat kash, ziarah, ada ajak orang mari masjid. Jadi sedang mulainya masjid di kampung dia tu, dia duduk buat dakwah tu. Ada kedai kopi depan dengan masjid dia. Nah, di kedai kopi itu ada satu orang pocik tu, tak pernah tengok dia tu mari semayang. Nah, dia mari subuh, balik subuh kedai buka, pocik tu ada. Mari zuhur kelik asar, pocik tu ada. Pergi maghrib, balik isyak, pocik tu duduk kedai kopi tu. Bisa rokok. Tak lagi mari masjid. Jadi pemuda ni, orang muda ni dia rasa, aku ni rasa nak pergi dakwah, nak pergi tazkir sikit dia sini. Nak pergi dakwah lah. Nak pergi nasihat kau seru kau pocik dua ni mari masjid. Jadi dia pergi, satu hari dia pergi kedai kopi tu. Assalamualaikum pakcik. Dia jawab Waalaikumsalam. Ada gabah dah. Dia pun royak dah. Nah, saya ni lama dah tengok pakcik ni duduk kedai kopi, tak pernah pergi sembahyang masjid. Pakcik tak sembahyang ke? Dia tanya gitu. Ini orang muda ni mulut dah zakat lah ni. Nak dakwah tak ada dengan cara hikmah tu lagu tu. Pakcik tak sembahyang ke? Pakcik tu nak marah. Nah, dia pun kata, "Pahmu semaya sama-sama di masjid ni, mu tak pernah dengar ke ustaz kau siapa mengajar sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyang anda kok ceritanya ada ni. Sembahyang olehmu Nabi kata sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Ya orang muda kata, "Haji dengar tu hadis tu." Kapo kalau mu haji dengar, aku nak tanya. Sepanjang hayat hidupmu duduk di sembahyang masjid depan ini, berapa kali dah mu tengok Nabi sembahyang? Orang muda tu kata, tak sekali hapus. Tak pernah sekali hapus? Tak sekali hapus. Apa mu sembahyang? Nabi wayak sembahyang olehmu seperti mana mu tengok aku sembahyang. Bapa mu sembahyang, mu tak tengok Nabi sembahyang? Jawab mana? Kaku orang muda tu. Sudah. Yo kok. Tu pakcik tu kata, hei orang muda ya. Sebab itulah cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Cari Muhammad dulu sebelum mu sembahyang. Kena cari dulu Muhammad sebelum mu sembahyang. Dia pun heret kursi duduk dengan pakcik tu. Tak sembahyang dengan pakcik tu. Cari Muhammad. Aduh, 2 tahun nak cari Muhammad. Tak jumpa Muhammad. 2 tahun nak sembahyang ya. Mujurnya mari telitah tu Hawi Hidayah kepada orang muda tu. Mari telitah, mikir daripada tu. Kalau pocik ni orang muda cari Muhammad, siapa tua tak jemput lagi. Tak semua tak saya lagi. Pahat tua baru start 2 tahun ni bila nak jemput. Tak okey tak jemput juga pak tua. Mari daripada tak kita mikir lagi tu akhirnya dia pun pergi ke Kelantan. Dia duduk lupa lah. Dia pun pergi ke Kelantan duduk mengaji di Pondok Pasir Tumbu sampai jadi alim. Tu nak cerita katanya bahaya kalau kita ni semangat agama saja tanpa ilmu, tanpa belajar. Semangat agama dakwah. Nak ajak kebaikan, tak reti ilmu, tak mengaji ilmu, lebih lagi fardu ain ni. Habis mudah disesat. 2 tahun tak semaya dia. Dulu tak boleh, molek dah semaya. Oleh kerana tak mengaji, kena sesat kau pakcik tua tu cari Muhammad. 2 tahun tak semaya cari Muhammad kedai kopi. Mujurnya hidayah Allah Ta'ala masuk dalam otak dia.
Kalau pocik ni hok lama dah cari Muhammad tak jumpa lagi sebab tua. Aku bila nak jumpa Muhammad sini. Ai tak boleh jadi ni ayat. Gi cari tu guru di Kelantan jumpa lah di Pondok Pasir Tumbuh, akhirnya mengaji sana jadi ahli. Itu nak kita katanya apa? Pentingnya ilmu. Jangan kita ambil semaya. Saya pun reti. Ngaji ke apa masjid tu? Pak semaya. Oh, Pak semaya tak cerah. Oh, jangan itu. Nah. Jangan kita pandai rendah. Nah. Pandai remeh, jangan. Barangkali ada lagi orang panggil hukum-hukum, kalau kita mengaji itu terlekat. Lekat ke sumber ramak ke lagu mana, ke ada ni. Atau kita tak sedar ke apa. Nah. Kita buat selama kini salah ke apa. Ada barangkali. Nah, maka dengan ilmu lah kita dapat tahu. Tanpa ilmu, maka amal kita tertolak, tidak diterima. Itu. Wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia sembahyang, tanpa ilmu dia puasa, tanpa ilmu dia berzakat, tanpa ilmu dia haji, tanpa mengaji mana? Nak tiru-tiru ke, suka-suka tiru-tiru. Sembahyang jemaah haji, tapi hukum hakik sembahyang jemaah tak reti, tak tahu hukum muafiq masbuk, tak tahu syarat kedua imam ada berapa. Lepas tu nak harap dapat pahala 27 kali ganda 25 kebajikan 27 kebajikan. Karena mesti kita buat tu berdasarkan dengan ilmu. Jadi kalau tanya, "Pak, mana ustaz? Ustaz tu kata gini, ustaz ni kata gini, ustaz tu lain-lain apa pening saya." Kalau ni banyak macam-macam ni. Nah, maka carilah orang yang mengajar yang benar-benar menjaga disiplin dalam ilmu. Bukan campur aduk habis mazhab, bukan. Nah, tak boleh campur aduk mazhab. Mazhab tak boleh. Nah, pening jadi. Nah, tai kita ketuk, kita kata tak apa ada mazhab kata ketuk tak batal. Tai kita sedahwa kita tak apa ada mazhab kata ketuk batal, sedahwa tak batal. Lepas tu pak mampu tak batal untuk kita. Nah, mampu gitu ibadat. Tak boleh orang panggil tatabbu' rukhas. Tak boleh talfiq atau tatabbu' rukhas. Kena jaga disiplin dalam ilmu. Sebab tu ulama dulu ngaji Mekah ke Mesir, alim pak mazhab. Tapi bawa balik ke Malaysia mengikut uruf hak telah dipelajari di Malaysia ni mazhabus Syafi'iyah. Mazhabus Syafi'iyah tu bukan Imam Syafi'i soalnya yang pehara gitu. Nah, mazhabus Syafi'iyah masuk habilah anak-anak murid Imam Syafi'i. Nah, mujtahid tarjih, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ramli dan sebagainya. Itu semua tu madrasah Syafi'iyah. Gitu. Mazhab lain salah ke? Tak salah. Nah, ikut tepat-tepat sesuai. Itu. Nah, biar kita tahu bahawasanya ilmu ni jangan kita orang panggil ngaji tu untuk apa? Nak menyalahkan. Oh, salah ni awak. Semaya tasyahud tak gerak lagi cak. Saya baca dalam internet Google ni, saya jumpa hadis Nabi ni gerak gini cak. Itu. Kita pun ada beramal dah mazhab Syafi'i. Tak boleh tu saya mengaji tak boleh gerak gini. Kalau main-main batal semaya pula jadi. Awak bid'ah tu tak lalah awak ni. Ni sunnah ni. Awak tu awak sunnah bid'ah tak lalah. Baloh dalam masyarakat. Tak ada itu. Nah, hak gerak lagu ni tu mazhab Maliki. Nah, Imam Syafi'i tak gerak. Walaupun Imam Syafi'i anak murid Imam Maliki lah. Memang anak murid Imam Malik. Imam Syafi'i tak jumpa ke hadis tu. Hak ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Jumpa bukan hafal. Imam Syafi'i ni umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Hafal dalam kepala otak, bukan dalam laptop. Nah, dalam kepala otak kita tu Google dalam laptop. Imam Syafi'i itu hafal dalam kepala otak Muwatta Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tak beramal hadis. Kenapa? Sebab bagi Imam Syafi'i ada kaedah dia sendiri. Hadis tersebut dalam riwayat Imam Malik, dalam kitab Muwatta Imam Malik, hadis tersebut bersifat muhtamal. Muhtamal di mana boleh di-IQ, boleh disoal. Bagaimana gerak? Tak cerita. Bila Nabi start gerak? Tak cerita. Bila Nabi start gerak hari itu, taharruk ni bila? At-tahiyatul mubarak selalu ke? Asyhadu ke baru gerak? Fil alami ke baru gerak? Bagaimana kaifiat gerak? Tak cerita juga. Gerak gini ke gerak ni? Nah, gini pun gerak. Ni, nah ada nak. Gerak juga dia. Nah, macam-macam cara gerak tak dicerita dalam hadis tu. Maka bagi Imam Syafi'i nususul muhtamal tusqatu 'anil istidlali. Dalil nas yang ihtimal boleh diaji, boleh dipersoal bagaimana
maka tidak diberamalkan dengan hadis seperti itu walau sahih sekalipun. Gitu. Jadi bukan maksud iza sahal hadis fahuwa mazhabi, bila sah hadis itu mazhabku, semua hadis sahih mazhab Imam Syafi'i, bukan maksud itu. Imam Syafi'i kata iza sahal hadis. Oh, 10 minit lagi. 10 minit lagi. Aku tengok jatuh tak gerak. Oh, enggak malu. Woi, sebelah habis tadi. Wah. Oh, bagus tu. Cek. Buat ni. Bagak buka jatuh tadi lagi. Wah, kau berasa lama pelik dah buka channel tu. Pendek sikit dah. Dah. Jadi bukan kalau kita jumpa kan ada apa perkataan Imam Syafi'i kata iza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Bila sahih hadis itulah mazhabku. Sering disalahpahami orang, oh hadis sahih semua mazhab Syafi'i. Tak betul itu. Yang dimaksud iza sahhal hadis fa huwa mazhabi, bila sahih hadis itu mazhabku maknanya apa? Mazhabku, pendapatku, ijtihadku pasti berdasarkan dengan hadis yang sahih. Bukan semua hadis sahih pendapatku. Kenapa? Hadis gerak cari Imam Malik riwayat sahih, tapi Imam Syafi'i tidak beramal. Kenapa? Muhtamad. Banyak lagi lah contoh-contoh nak cerita. Jadi kerana itu ilmu ni kita belajar jangan untuk menyala, berdebat. Belajar untuk kita beramal biar betul. Nah, terutama sembahyang dan akidah tadi. Jadi mudah-mudahan anak kerja ni mudah-mudahan 10 20 dah jauh aku ini juga. Oh, bagus. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini memberi manfaat lah. Terutama bagi saya sendiri yang bercakap dan bagi para yang semua yang mendengar. Yang baik semua catatan daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sadaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatin min al-qidan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, maaf banyak tu lebih masuk dah. Kasih tidak saya tengok dia mana kali. Pukul 9.30 tadi. Okey, aku duduk dalam resah. Oh, bagus. Allah. Ustaz. Ya. Nak bagi cenderung mata sikit. Oh, cenderung mata. Okey. Alhamdulillah satu pengurusan yang padat dan bermanfaat lah. Semoga dia menjadi satu perubahan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi menjemput Unit Manager 2 Cik Amirul Aizat bin Ahmad Tamizi, kita punya untuk memberi token penghargaan lah pada Ustaz kita pada hari ini. Oh, ada gambar saja dengan tu. Jadi kita ada sediakan makanan sikit, jadi boleh ambil lah semua. Terima kasih semua. Jadi kekurangan pada hari ini saya minta maaf sangat. Jadi dia jemput semua. Saya faham semua. Kan nak start. Mana start? Masa apa ni? Finish ni?